Saya Assalamualaikum Muhammad warahmatullahi Zuhdi bin Saya Haji wabarakatuh. Said Safwan dari bin Muhammad Jabatan Yusuf Selamat Pengajian datang Am. ke daripada Kursus MP Saya Jabatan Madrasah Muhammad Pengajian Zuhdi bin Haji Said 2102 dari Jabatan Penghayatan Pengajian Am. Etika dan Saya Peradaban. Muhammad Saya Ustaz Zuhdi bin Roslan Saya Haji yang Safwan Said hadir bin dari dari Muhammad Jabatan Jabatan Yusuf Pengajian Pengajian Am. Am. Penghayatan etika dan peradaban ini menjelaskan tentang konsep etika daripada perspektif peradaban yang berbeza. Ia bertujuan bagi mengenal pasti sistem, tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan merentas bangsa dalam mengukuhkan kesepaduan sosial. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Dalam bab ini, kita akan belajar iaitu berkaitan dengan susur masa pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Kerangka acuan Malaysia, sejarah struktur sosial dan biografi. Kemudian peringkat penghayatan tidak daripada individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Seterusnya berkaitan dengan penghayatan dalam konteks masyarakat, negara dan pasaran. Seterusnya kita masuk pada bab yang kedua, konsep etika dan peradaban. Di antara isinya ialah pergerakan idea, amalan etika dan peradaban dunia. Seterusnya konsep etika dari perspektif sejarah Eropah dan konsep peradaban dari perspektif kolonialisme dan pasca kolonialisme. Dalam tajuk ketiga, kita akan belajar etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Antara tajuk yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah pergerakan idea, amalan etika dan peradaban dunia. Konsep etika dari perspektif sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Juga konsep peradaban dari perspektif kolonialisme dan pasca kolonialisme, timur dan barat, agama dan kepercayaan. Seterusnya kita masuk dalam bab yang keempat iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Tajuk ini merangkumi matlamat perpaduan yang diidamkan, detik perpaduan dan detik perbezaan, iaitu berkaitan dengan pencapaian kesepaduan, yakni kesepaduan nasional, kesepaduan sosial, defisit sosial, etos nasional melalui proses penyatu paduan etnik terhadap keetnikan, batas etnik, hubungan sosial rentas etnik, alat penyatu paduan, tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Bab yang kelima, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Antara isinya ialah pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa, konsep negara bangsa, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia, dan yang terakhir kepelbagaian idea, iaitu bangsa idaman. Dalam bab ke-6, kita akan belajar perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia. Antara lain akan membincangkan tentang 3 platform integrasi iaitu makro, meso dan mikro. Juga cabaran dan tafsiran semasa terhadap perlembagaan persekutuan. Seterusnya kita masuk bab yang ketujuh, teknologi maklumat dan komunikasi, penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Ia merangkumi evolusi dan pengglobalan teknologi, konsep hubungan manusia dan teknologi, etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teknologi maklumat komunikasi sebagai platform pengukuhan kesepaduan nasional. Dan yang terakhir iaitu berkaitan dengan isu semasa teknologi maklumat komunikasi. Bab yang ke-8, peranan etika dan peradaban
mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Antara isinya ialah ta'rifan harian dan autoriti, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, kesedaran nasional dalam dan luar negara dan membentuk minat kesukarelawan. Bab terakhir kita akan membincangkan cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Antaranya kita akan melihat tentang defisit sosial, juga tentang tadbir urus dan pembangunan, black economy dan rasuah, matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama, kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban, juga semangat keharmonian negara dan antarabangsa. Pelajar-pelajar sekalian, pentaksiran kursus ini adalah secara kerja kursus 100%, yang mana pelajar akan dinilai melalui pelaksanaan 2 pembentangan. Setiap pembentangan akan memberi 15 markah, keseluruhannya 30 markah. Dan pelajar perlu menyiapkan satu e-folio yang akan memberikan 30% markah. Dan tugasan ketiga ialah projek. Projek akan memberi 40% markah kepada pelajar. Jadi mudah-mudahan dengan video ringkas ini akan memberi panduan dan gambaran awal kepada pelajar-pelajar sekalian tentang kursus penghayatan etika dan peradaban ini. Sekian, terima kasih.